Semua saudara dan saudari sehat ke sekalian. Alright guys, so today I'm going to talk to you about 7 tips ubah tabiat kehidupan kita untuk bantu kita turunkan berat lemak badan. Alright guys, now selalu saya kongsikan dengan semua orang, bila nak turunkan berat badan ni, dia bukan pasal diet, dia bukannya pasal nak bersenam. Berdiet dan bersenam ni adalah antara perkara yang terakhir korang kena fikirkan sebenarnya, yang kita kena fikirkan. Perkara pertama yang kita kena fikirkan adalah cuba sedaya upaya buang tabiat yang buat kita gemuk. Kita ada banyak tabiat yang buat kita gemuk guys, banyak sangat. Mungkin kita tak sedar, mungkin tanpa sedar kita sebenarnya tahu, tapi kita macam tak nak mengaku. So bagi mereka yang mungkin tak nak mengaku tabiat apa yang buat korang gemuk, ataupun mungkin korang tak tahu, aku tak tahulah tabiat apa yang buat aku gemuk, aku tak tahu langsung. So I'm going to show you guys, share with you guys 7 tips macam mana korang nak ubah tabiat diri korang tu untuk bantu korang turunkan berat lemak badan dengan lebih mudah. Alright guys, tabiat pertama, tips yang pertama, macam mana nak bantu diri korang untuk ubah bentuk badan korang daripada gemuk ke kurus adalah, yang pertama, cuba buang ego tu. Buang ego diri. Kebanyakan kita tak mengaku yang kita gemuk. Itu salah satunya. Contoh, dah sedar diri tu gemuk, cubalah jangan elakkan makan makanan tak berkhasiat. Ni nak makan kuih banyak sangat lah, aiskrim banyak sangat. Dah tahu dah diri gemuk, tapi tak habis-habis makan aiskrim, tak habis-habis makan mi goreng, tak habis-habis semua tu. Tahu diri ni gemuk tapi tak nak bersenam. Tahu diri ni gemuk tapi malas. Tahu diri ni gemuk tapi malas nak jaga kesihatan. Tahu tapi tak nak, tak mau. So first step adalah cuba mengaku diri ni gemuk. So bila kita mengaku diri kita ni gemuk, kita dah separuh jalan berjaya dah, betul. Kalau kita mengaku diri kita gemuk, aku ni gemuk, so aku kena lakukan perubahan. Okey, korang tahu korang ada masalah, lakukan perubahan. Aku tahu aku ada masalah, lakukan perubahan. Sebab dalam pengalaman saya, ramai orang yang gemuk, every time tanya saya, tips, coach, saya nak tips turunkan berat badan. Boleh tak saya turunkan berat badan tapi tanpa bersenam? Nampak tu? Dia nak turunkan berat badan, tapi dia tak nak pergi lebih jauh. Dia nak cuba benda yang sikit-sikit. Dia nak cuba 1-3 perkara je, tak nak buat benda lain. Itu salah satu ego kita tinggi. Guys, kalau korang ada masalah, cara utama, cuba selesaikan dengan pelbagai cara. Jangan fokus kepada satu cara. So, tips yang pertama, cuba buang ego tu dulu. Mengaku diri korang gemuk. Mengaku yang korang kena buat perubahan. Mengaku. If you guys tak nak mengaku, then masalah. Betul ni tak? Bila korang tanya, apa tips saya nak kurus? Orang cerita-cerita, inilah tips cara nak kurus. Tiba-tiba, ya ke? Betul ke? Boleh percaya ke? Kau ada masalah gemuk, kau ada masalah berat badan. Orang bagi tips, terima. Cuba buat. Tak nak buat tak apa, relax. Tapi jangan rasa sangsi. Sebab semua orang nak tolong kau. Tapi engkau je yang tak nak mengaku diri kau tergemuk, yang nak pertolongan. So, itu tips yang pertama. Now, tips yang kedua, selepas kita dah buang ego, tips kedua yang banyak orang tak faham. Korang kena pilih apa matlamat korang. Ada orang nak gemuk, nak kurus, dia PM, aku nak lose weight. Okey, aku nak sadar. Kadang-kadang bila kita dah lose weight, lepas tu, kenapa aku ni kurus sangat? Alah, kau nak lose weight, nampaklah kurus. Aku nak sihat sikit. So, kena pasang matlamat. So, bila you gemuk, you nak kurus, atau you nak sadar, atau you nak badan fit. Buat pilihan ni. Sebab kalau korang salah buat pilihan, in the end, korang tak akan dapat apa korang nak. Contoh, korang gemuk, korang buat pilihan, aku buat pilihan matlamat aku untuk kurus. Okey, kurus je. So, kalau untuk kurus, you tak payah bersenam banyak sangat. You jaga pemakanan, you cergaskan diri dengan banyak berjalan, banyak berdiri. You akan jadi kurus, tapi you akan jadi kurus lembik. Kalau daripada gemuk, you nak badan fit. Okey, bersenam, paksa diri you, kuatkan diri you. Jaga kesihatan, jaga tidur you, bersenam selalu, lakukan semua jadi senaman dan badan you akan fit. You gemuk, nak sadar pula. Okey, bina muscle, build muscle you, jaga badan semua. So, daripada gemuk, macam mana korang nak start is korang kena tahu apa matlamat korang. Kena tahu matlamat tu. Jangan tak tahu matlamat. Ini, matlamat saya adalah untuk bina muscle. Tapi tak nak bersenam, tak nak angkat besi, tak nak angkat berat-berat semua, tak nak. Sebab apa? Malas. So, you guys kena tahu matlamat. Aku nak kurus je, aku tak nak ni. Okey, kurus-kurus je lah. Tapi kalau korang perasan badan korang tak sihat, korang kena faham. Matlamat pada asalnya nak kurus, bukannya nak sihat. So, you kena pilih. If you nak kurus dan sihat, pilih untuk cergaskan badan. Kalau korang nak besar, nak sadar, daripada gemuk ke sadar, okey, pilih jalan untuk sadar. Kalau korang nak kurus je, okey, tak payah buat apa-apa, tak payah fikir pasal kesihatan.
Tapi ramai orang yang gemuk nak kurus je, in the end dia orang akan fikir kesihatan. Kenapa? Sebab daripada gemuk jadi kurus betul, dengan hanya jaga pemakanan, percayalah in the end korang takkan sihat. So, nombor 2, korang kena tetapkan apa matlamat korang dan cuba sedaya upaya untuk capai matlamat tu. Okey, jangan ubah-ubah. Kalau korang tak boleh nak ada, oh matlamat aku nak kurus, oh matlamat aku nak ni, oh matlamat aku nak nampak cantik, oh matlamat aku nak ni. Tetapkan matlamat korang apa? Kenapa korang buat macam tu? Why you do it? Kalau korang tak jumpa sebab kenapa korang buat, percayalah, it's gonna be difficult. Tips yang ketiga pula, ubah cara demi kesihatan. Korang nak kurus ke, whatever korang nak, badan kena sihat. Buat pilihan yang lebih sihat. Tips yang ketiga, buat pilihan yang lebih sihat. Pilih untuk makan makanan yang lebih sihat. Pilih untuk hadapi gaya hidup yang lebih sihat. Pilih untuk tidur lebih lama. Jangan tidur sekejap, tidur 3-6 jam. Manusia memerlukan paling kurang pun minimum 7 jam sehari, untuk badan kita jadi lebih sihat. So, pilih pilihan yang lebih sihat. Pilih untuk tidur lebih lama, pilih untuk tidak keluar malam, pilih makanan yang tidak berkhasiat, pilih cara hidup yang lebih sihat, cergas sendiri, pergi main bola ke, main bowling ke, bergembira dengan kawan-kawan, melakukan aktiviti riadah ke. Janganlah pergi clubbing ke apa. I don't know if someone of you guys do it. Ya, boleh. Up to you nak keluar malam. Tapi ingat, jangan balik lewat. Jangan tidur lambat. Pilih pilihan yang lebih sihat. Alright guys, berseronok. Nak guys seronok pun berseronok demi kesihatan korang. Jangan memudaratkan kesihatan korang. Have fun. Whatever you guys want to do. Pilih pilihan yang lebih sihat. Kalau benda tu tak menyihatkan, berhenti. Kalau macam korang isap rokok, benda ni tak sihat, cuba berhenti. Kalau tak boleh, up to you. Tapi cuba pilih bangkit benda yang lebih sihat. Tak kisah daripada segi pemakanan, malah gaya kehidupan pun kena lebih sihat. Okay, sebab kadang-kadang tabiat gaya kehidupan yang tidak sihat ni sebenarnya antara punca kenapa kita gemuk. So, tips nombor 3, cuba ubah gaya kehidupan tu, buat pilihan yang lebih sihat. Alright guys, tips nombor 4. Yang nombor 4 ni saya suka sebab saya selalu guna. Tips nombor 4 dan nombor 5 saya selalu guna. Tips nombor 4, jadikan pakcik Google sebagai kawan anda. Selalu Google. Korang tak tahu pasal pemakanan. Macam mana nak pilih makanan sihat? Gunakan Google. Type dekat Google, search Google, macam mana nak cari makanan sihat di kawasan Selangor. Ataupun Google, apakah jenis-jenis makanan sihat. Ataupun Google, apakah makanan yang buat manusia gemuk. Google, cari. Kalau nak makan mi goreng, cuba type mi goreng, apakah nutrisi mi goreng. Type dekat Google, search. Senang. Takkan susah. Kadang-kadang sebenarnya kita tahu tapi kita malas. Tabiat malas tu. So, kalau korang nak makan sesuatu, nak tahu benda tu betul. Betul ni bagus tu bagus. Apa lagi? Google cari. Tak bagus. Bila kita dah tahu benda tu tak bagus, kita pilih sama ada nak makan atau tidak. Sebab dekat internet, kat Google dah cakap benda tu tak bagus. Tapi kita nak makan juga. So, kalau kita nak makan juga, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Kita yang buat pilihan untuk tidak sihat. So, gunakan pakcik Google sebagai kawan. Okay guys, tips yang nombor 5 yang saya sangat seronok adalah YouTube. Jadikan YouTube juga sebagai peneman hidup korang. Tak tahu cara bersenam? Saya tak tahu cara bersenam. I don't know how to exercise. How to exercise, Ni saya suka kongsikan. Kalau korang tak tahu bersenam, guna YouTube. Ramai orang selalu kongsikan, so saya tak tahu bersenam. I'm gonna show you guys something. Now, saya ada channel YouTube sendiri. Bagi mereka yang selalu cerita kat saya, saya tak tahu bersenam. Korang pergi dekat YouTube ni. Hanif Lloyd. So dekat YouTube ni video ni YouTube saya. Dekat YouTube ni saya dah sediakan lebih pada 100 video senaman yang tak sampai 10 minit tau. Tak sampai 10 minit semuanya. Dan korang tak perlukan peralatan. Lepas tu ke semua senaman saya pun daripada situ ada juga video pasal diet, macam video macam ni lah, borak. Cari kat YouTube saya ada banyak. Semua video saya bagus untuk anda cuba. Alright, kalau korang tak nak tengok YouTube channel pun, tak naklah aku tengok Coach Lloyd ni menyampah. Tengoklah video YouTube orang lain, tak apa. Yang penting jadikan Google dan juga YouTube sebagai kawan baik anda. Sebab ini adalah alat bantuan korang untuk ubah diri korang. Okey, kalau orang lain tak boleh ubah diri korang, at least you gunakan Google atau YouTube. Tak tahulah sama ada YouTube atau Google ni betul. Guys, it's from the internet. Pandai-pandailah korang tapis. Kalau orang lain bagi nasihat, korang tak nak dengar, tak apa, mungkin orang tu siapalah, mana dia tak ada kelayakan, tak ada master, tak ada PhD, tak ada ni, tak ada tu, dia bukan pakar, dia tak ada dalam bidang tu 10 tahun. Nak orang pakar 10 tahun bagi kau nasihat. Dalam Google internet pun kau tak nak cari, kan? So cuba usaha. Okay guys, tips nombor 4, nombor 5, jadikan Google dan YouTube sebagai kawan korang. Jujur saya cakap, sepanjang 14 tahun saya ubah bentuk badan saya sentiasa jadikan Google, YouTube sebagai peneman hidup saya. My phone is everything during
mencari maklumat ni semua. Ini tak, korang guna Google dengan YouTube cari janda ngorat laki orang. Artis tu terengorat suami orang. Apa ni? Ya Allah, tengok drama Melayu download. Apa ni? Cari benda yang bermanfaat. Okay guys. Tips nombor 6. Antara tabiat yang buat kita rasa macam susah nak kurus is kita tak merancang lebih awal. So tips nombor 6, merancang lebih awal. Okay, apa saja kau nak buat? Plan ahead. There's a word, ada satu kata. Biar kita gagal, jangan gagal merancang. Saya lupa. Biar kita gagal dalam perancangan kita, tapi jangan gagal untuk merancang. So kita kena merancang setiap kali. Kalau you merancang and then gagal tak apa, yang penting you merancang daripada you tak merancang apa-apa tiba-tiba gagal. Kau tak rancang memang gagal lah kan. So plan something, plan ahead. Okay, never stop planning. Saya pun selalu plan. Contoh macam apa saya nak buat hari ni, saya plan. Hari ni aku nak buat ni, hari ni apa ni. Sebab orang selalu beritahu saya, saya tak ada masa bersenam, saya tak ada masa bersenam. Cuba cari, cuba tulis apa kau buat hari ni. Ada masa 10 minit lah. Okay. As a beginner, korang tak pernah bersenam, cari 10 minit sehari pun dah cukup. 10 minit cukup ke coach? 10 minit sehari tu lagi cukup lah daripada kau tak start apa-apa. Kan? Betul lah. Okay, ramai cakap, saya tak ada masa bersenam. Saya busy, saya kerja 12 jam. Ada masa 10 minit tak? Ada coach, 10 minit saya selalu lepak tengok TV, rehat kejap. Dan apa salahnya bersenam? Oh tak boleh, itu masa untuk saya berehat. You nak ubah bentuk badan you, ubah sikap you, pilih yang lebih sihat. You nak lepak tengok TV, aku cakap sebab depan ni TV aku, sebab tu aku cakap, tunjuknya tu. Atau you nak cuba sihatkan badan you, bersenam lah. Oh saya tak ada masa nak masak, 10 minit pun sebenarnya cukup. Apa benda 10 minit cukup coach? Senang je, rebus telur, ambil roti, letak sayur. Dah, sihat. Sandwich, telur, sayur. Senang. Boring lah makan tu. Makan macam tu lagi bagus daripada kau makan nasi goreng, daripada kau luangkan masa order Grab. Grab tu sampai lagi setengah jam korang makan. Setengah jam tu sambil tunggu korang tengok TV. Setengah jam tu lagi bagus you masak sesuatu. Beli buah, makan fruit salad ke apa. You know, buat pilihan yang lebih bijak, saya kata. Buat pilihan yang lebih bijak. Macam-macam. Sebenarnya sangkut paut balik. So, jangan gagal merancang. Merancang tu sangat penting. Penting. Kalau korang nak enjoy, kalau nak keluar kawan-kawan, nak pergi kenduri apa, okey, merancanglah apa yang you nak makan. Oh, kau buat kenduri kahwin ni? Kenduri kahwin tu pukul apa? Hari apa? Okey. So, kalau kenduri kahwin tu minggu depan, 2 minggu sebelum kenduri kahwin tu, jaga makan betul-betul. Sampai kenduri kahwin tu, okey, enjoy sikit. Besoknya sambung balik diet. Alright, so merancang. You have to merancang. Kalau you tak rancang, you tak tahu apa benda you nak buat. Okey, so tips nombor 6, sentiasa merancang. Merancang apa you nak buat. Plan ahead. Kalau boleh ada buku. Saya pun ada buku. Kalau saya tak buku, I'm going to show you something. This is what I do. Practically every day, this is what I do. Saya ada satu application. Nama dia Notepad yang ini. Kalau tekan dekat sini ada banyak maklumat note yang saya sendiri tulis. So ini macam-macam lah. Dari gemuk semua macam-macam saya buat. So macam-macam informasi. Setiap hari saya tulis. Jadual saya tulis apa saya nak buat. Kadang-kadang apa yang saya nak borakkan dekat live video, Facebook, Instagram semua saya tulis. Oh hari ni aku nak borak ni. So saya sentiasa merancang apa saya nak buat. So kalau kita merancang, at least kalau kita merancang and kita gagal, kita boleh tengok balik. Kenapa kita gagal? Tapi kalau kita tak rancang apa-apa, kita nak buat and then gagal, you guys takkan ada kejayaan. Kenapa? Sebab you pun tak merancang. You pun tak tahu apa you buat. Okay. And then tips nombor 7. Ni yang ramai orang tak nak. Ni yang ramai orang tak nak. Tak ramai orang berjaya. Sebab tak buat nombor 7 ni juga. Nombor 7 ni guys, cuba pilih, untuk cergaskan badan korang. Kalau korang tak nak bersenam pun, cuba fitkan badan korang. Mainlah bowling. Saya kata main bowling. Benda-benda paling simple. Main bowling, main badminton, main bola sepak, main futsal, I don't know, do something with your life. Have fun. Sebab kenapa kita kena bersenam bila kita bersenam, satu, badan kita tak stres. Bila badan kita tak stres, dia boleh release stress. Antara sebab kenapa saya suka bersenam, bersenam adalah cara saya dekatkan diri saya dengan dunia ni secara aman. Dia boleh bantu saya untuk release stress saya. Kadang-kadang kita stres dengan kerja kan. Bila bersenam kita tak stres. So cuba benda seronok. Mungkin main futsal, main bowling. Kalau semua tak suka buat skipping ke, buatlah apa-apa yang you buat seronok. Kan? Main badminton, buatlah apa-apa yang buat seronok. Main bowling, sukan kereta, sukan pemotoran, buat je. Maksud saya cergaskan diri tu bukan daripada segi senaman, malah daripada benda-benda yang riadah. Pergi camping, hiking, naik basikal, do whatsoever yang buat korang seronok. Sebab benda-benda macam ni, dia akan bantu kawal kita punya stres. Bila stres kita dikawal, ianya bantu kita untuk turunkan berat lemak badan dengan lebih mudah tau sebenarnya. Banyak antara punca kenapa semua orang gemuk, obesity, obese, bukan obese, saya sebutannya obesity, adalah dengan cergaskan diri. Be positive. Jangan selalu stres. Tip nombor 7 is always have fun.
buat aktiviti riadah, cergas sendiri. Okay, and then kalau korang nak, cuba kuatkan badan korang. Okay, betul. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kebanyakan orang yang DM saya hadapi masalah. 70% orang yang DM saya, sebenarnya setiap hari ada orang DM saya. Even sekarang ni kalau korang nak tengok pun, saya baru cakap dengan korang 15 minit, dah ada 8 orang WhatsApp saya. So like, WhatsApp tau. Ini belum campur DM semua. Dan kebanyakan 70% orang yang WhatsApp saya, DM saya setiap hari akan cerita kat saya, coach saya ada masalah sakit jantung, coach saya ada masalah ni, coach saya ada blood pressure tinggi, coach saya ada ni. Korang bayangkan umur 30 tahun dah ada kena blood pressure, sakit buah pinggang, semua sebab pemakanan, semua sebab badan tak aktif. So, ke mana korang nak? Bila masa kita nak sedar? Kan? Saya tahu susah turunkan berat badan. Tapi cuba start diri korang dengan cuba ubah 7 benda ni. Cuba ubah. If you guys don't try, tak ada orang boleh tolong. Okay, tapi yang paling bagus, tips nombor 1 tu. Mengaku yang korang memang ada masalah. Mengaku yang korang gemuk. Tolong mengaku. Because kalau korang tak mengaku guys, selama-lamanya you guys tak akan berjaya. Sebab kalau korang tak mengaku, korang tak start mengaku, korang tak akan start tahu atau ambil tahunya korang sebenarnya ada masalah. Dan korang tak akan anggap ni masalah sampailah korang kena penyakit kronik. Kita sebenarnya nak kurus ni bukan sebab nak cantik, tapi nak sihat, nak solat senang, nak boleh bergembira sampai ke hujung nyawa, tak adalah stres sebab kesihatan dilupakan semua. Alright, so harap video ni membantu. Cuba amalkan 7 tips ni untuk ubah tabiat anda. See you guys again in the next video. If you like this video, don't forget to tekan button like and share the video kepada lebih ramai kawan korang. Share video ni kat Facebook, or YouTube, or Instagram, or WhatsApp supaya kita boleh bantu lebih ramai orang. See you guys in the next video. Assalamualaikum semua.